Hai, selamat datang ke DigiCard. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk anda nak connectkan custom domain anda dengan akaun DigiCard anda. So anda boleh gunakan domain anda sendiri daripada anda gunakan domain DigiCard anda untuk page bio link anda ataupun shortener link anda. Okey. Jadi ini bagi mereka yang account mereka yang boleh connect dengan custom domain lah. Okay, bagi mereka yang tak dapat nak connect tu, anda kena upgrade lah account anda. Okay, so yang pertama saya nak anda semak terlebih dahulu di bahagian domains ini. Okay, so di sini ada button create. Okay, inilah button create untuk anda nak create account domain anda. Untuk anda nak create custom domain anda, so anda boleh create dekat sini. Okey, tetapi sebelum itu, saya nak terangkan terlebih dahulu apa yang perlu anda tahu berkenaan dengan custom domain ini. So kita akan pergi ke satu PDF file yang telah saya siapkan supaya anda faham. Okey. Alright, di sini cara setup custom domain DigiCard. Okey, untuk permulaan supaya anda tak keliru, kami tidak bekalkan domain kepada anda. Itu yang perlu anda tahu. Anda perlu langgan domain anda sendiri di provider domain seperti GoDaddy, Namecheap, HostGator, Exabytes, GB Network dan lain-lain. So yang Exabytes, GB Network ni adalah yang Malaysia punya. Kalau syarikat company yang luar negara yang dah famous iaitu GoDaddy, Namecheap ataupun HostGator. So biasanya untuk langganan domain ini anda kena bayar dalam dalam RM50 setahun lebih kurang, 50, 60, 70 bergantung kepada syarikat-syarikat inilah, company. So dia ada harga yang berbeza, tapi bayaran itu adalah bayaran tahunan, right? Jadi bila domain anda tu dah expired, so anda kena renew lagi lah. So untuk anda nak set up custom domain di DigiCard anda, anda ada dua pilihan, iaitu sama ada anda nak connect DigiCard anda dengan menggunakan, sama ada anda nak gunakan main domain, ataupun yang kedua subdomain. So salah satu so anda boleh gunakan main domain ataupun subdomain, ataupun anda boleh guna kedua-duanya sekali. So untuk main domain ini contohnya adalah Prospector Biz. Inilah contoh domain name, iaitu Prospector Biz. Dan untuk subdomain contohnya adalah go.prospector.biz ataupun my.prospector.biz ataupun perkataan lain lah. Perkataan yang anda mahukan berada di bahagian depan ini, and then dia ada titik, and then barulah main domain name anda tersebut. So ada dua pilihan yang boleh anda buat. So anda kena fikirlah domain apa yang anda nak langgan di GoDaddy, Namecheap, HostGator, Exabytes ataupun GB Network ini. Pastikan domain itu memang available untuk anda nak langgan nanti, right? So kat sini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk anda nak set up main domain. So contoh main domain saya berikan lagi sekali, iaitu prospector.biz ataupun prospector.com ataupun nama anda.com dan lain-lain lah, ataupun nama bisnes anda.com. Asalkan anda berjaya langgan dekat syarikat-syarikat ataupun company provider yang menyediakan domain name tersebut. Jadi page bio link DigiCard anda nanti akan jadi seperti ini. Contohnya https://prospector.biz/test test ataupun page ataupun nama anda ataupun ikutlah banyak. So anda boleh buat unlimited anda punya bio link, bio link DigiCard tu. So anda boleh buat nama domain anda, nama main domain anda, and then slash DigiCard page 1, DigiCard page 2 dan lain-lain lah. Itu bergantung kepada anda yang anda set up di bahagian bio link nanti, right? Untuk pengetahuan anda, biasanya bagi mereka yang nak set up main domain ni, biasanya jika anda baru sahaja langgan domain baru ataupun anda baru je nak langgan domain dan anda tidak ada plan pun untuk jadikan domain itu untuk projek website anda yang lain selain DigiCard. Jadi anda boleh set up ikut cara main domain ini. Maksud dia anda belum ada domain lagi, so mungkin anda nak beli domain ataupun nak beli main domain itu semata-mata khas untuk DigiCard sahaja. So anda boleh gunakan cara set up main domain ini. So langkah yang perlu anda buat, saya akan tunjuk secara step by step nanti.
langkah yang perlu anda buat, okey, anda boleh pergi ke setelah anda dah pelanggan di contohnya di GoDaddy, so anda boleh pergi ke manage DNS setting, okey, cari bahagian DNS setting, okey, dan anda cari bahagian name servers, okey, name servers. So biasanya di bahagian name server tu dia dah ada untuk host contohnya GoDaddy punya name server. Jadi anda kena tukar, okey, anda kena tukar daripada yang GoDaddy dah bagi tu kepada yang ini, iaitu n1 .wazinazizam.com dan n2.wazinazizam.com. So masukkan dua-dua ini. Okey, nanti saya akan tunjukkan secara live, okey. Alright. Okey, setelah anda dah pun tukar itu, kemudian anda boleh barulah anda add custom domain anda itu di dalam akaun DigiCard anda. Tunggu kami approve dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam. Ia juga bergantung kepada tempoh masa proses penukaran name server. Sebabnya daripada name server GoDaddy pergi ke name server kami, so dia akan ambil masa dalam 24 jam hingga 48 jam jugalah. Okey. Kadang-kadang ada provider yang minta anda masukkan A-record ke dalam DNS, jadi anda boleh masukkan nombor IP address ini di A-record, tapi kebiasaannya anda dah tak perlu masukkan A-record ini. Okey, tapi ada juga provider yang minta. Okey, so saya akan tunjukkan cara untuk anda nak set up untuk main domain ini, okey, di GoDaddy. Right, so kita akan pergi ke GoDaddy, right. Okey, right, so inilah akaun GoDaddy sebagai contoh. Ini GoDaddy saya. Okey, so anda pergi ke GoDaddy and then anda boleh cari di bahagian DNS, okey, ataupun anda pergi ke domain dulu and then anda klik, anda cari manage DNS. Okey, so anda akan dapat tengok seperti ini. Okey, anda akan tengok seperti ini. So kat sini ada records dan juga name servers. Okey, so kat sini ada name servers yang telah diberikan siap-siap oleh GoDaddy ataupun provider yang anda langgan. Jadi anda kena tukar jadi change kat sini. Okey, so kat bawah ni, okey, kat bawah ni ada enter my own name servers. Okey, jangan buat yang ni sebab kita nak masukkan own name server kita. So anda just klik pada sini. So anda masukkan n1 wazinazizam.com. Okey, yang ni n2 wazinazizam.com. Alright. So kalaulah provider kalaulah kami ada banyak name server, so anda kena add lagi lah. Tapi untuk ini kita berikan anda dua ini, so anda boleh gunakan dua ini dan anda save. Okey, jadi bila dia dah save, bila dah save dia akan bertukar nantilah. Dia akan bertukar kepada kita punya yang anda set up tadi. Yang ini saya just tunjuk contoh saja, so yang ini tak tukar lagi. So mungkin anda kena refresh dulu baru dia bertukar nanti. So dia akan ambil masa dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam. Biasanya GoDaddy akan berikan anda email update. So bila name server ni dah pun update, dia akan email anda dalam tempoh 24 jam macam tu. And then barulah anda pergi ke akaun DigiCard anda. So anda masukkan klik pada create ini. Pergi balik, kat sini. So anda pergi ke sini and anda pergi ke domain. And then anda klik pada button create ini. So anda masukkan anda punya yang anda dah masukkan tadi, contohnya prospector.biz. Alright. So yang ini anda boleh pilih HTTPS HTTPS. Sebab kita akan berikan domain anda itu automatic HTTPS nanti bila anda connect dengan kita punya name server. So untuk custom index URL ini, redirect to a specific URL when visitors land on the index of the domain. Sebagai contoh sebelum ni saya dah bagi tunjuk pada anda, kalau kita buat biolink itu kita akan jadi prospector.biz/test ataupun /bla bla bla /bla. So kalaulah orang tu pergi ke prospector.biz direct, tanpa ada slash apa-apa, so kat mana anda nak biar dia redirect? Sama ada nak pergi ke prospector.biz ni, mungkin page itu kosong, ataupun anda mungkin nak suruh dia pergi ke domain lain ataupun website lain dan sebagainya. So dari situ anda boleh klik pada create lah. Anda boleh klik pada create. So once anda dah create kat situ,
anda just tunggu kami approve dalam tempoh 24 jam. So bila kami dah approve, so dia akan bertukar jadi inilah aktif kat sini. And then once dah aktif, okay, anda boleh buat digicard anda. Okay, anda boleh buat digicard anda dengan menggunakan domain prospector.biz. Alright, so itu cara untuk anda set up custom domain. So jom kita pergi buat untuk cara set up subdomain pula. Okay, subdomain pula. Okay, kita sambung di bahagian cara untuk anda nak set up subdomain. Okay, contoh subdomain, contohnya kita buat go.prospector.biz. Okay, jadi page bio link anda, okay, bio link digicard anda nanti akan jadi https://go.prospector.biz/test ataupun /bla bla 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 /lain-lain. So ini sebab anda boleh buat unlimited bio link digicard. So dia ada banyak-banyak lah. Okay, tapi yang penting adalah di bahagian sebelum .prospector ini, sebelum main domain anda ini. So anda boleh pilih sama ada nak letak go ke, my ke, benda-benda lain ke, ataupun pergi ke. So itu terpulang pada anda lah. Okay, itulah yang dinamakan sebagai subdomain. Okay, untuk pengetahuan anda, sebenarnya www juga boleh dijadikan sebagai subdomain. Okay, www ini adalah subdomain sebenarnya. Okay, www ni contohnya https://ini dan www.prospector.biz. Okay, dia berbeza sebenarnya dengan tanpa w, iaitu prospector.biz sahaja. Okay, www.prospector.biz berbeza dengan prospector.biz sahaja. Itu yang perlu anda tahu. So kalau anda nak biar dia nampak macam tak ada benda macam go bla 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 ni, so mungkin anda nak biar nampak nice sikit So www.prospector.biz/bla bla bla. Okay, so anda boleh buat www. Okay, so biasanya yang nak set up cara subdomain ini adalah mereka yang sudah sedia ada website lain untuk main domain mereka. So mungkin sebelum ni dia dah ada main domain mereka sendiri dan dia dah pun bangunkan website mereka, okay, di hosting lain, okay, di hosting lain, dan telah bangunkan platform lain dengan menggunakan contohnya WordPress, okay, ataupun Blogspot dan sebagainya yang berbayar lah. So jika itu adalah situasi anda sekarang, jadi kami sarankan untuk anda gunakan cara setup subdomain ini untuk connect, okay, untuk connect dengan digicard anda itu dengan cara setup CNAME. Okay, so sekiranya ini adalah situasi anda yang saya bagi contoh ini, so anda kami sarankan anda buat setup untuk CNAME. Okay, CNAME iaitu untuk buat subdomain. So cara dia, okay, kita pergi ke bahagian langkah dia pula. Okay, tadi kita buat langkah main domain. Okay, sekarang ni kita buat langkah untuk subdomain. Okay, so untuk anda nak buat subdomain, anda pergi ke sama juga macam tadi. Okay, anda pergi ke manage DNS setting domain anda, tapi kali ni anda cari bahagian records. Okay, records. Tadi kita cari bahagian name server, tapi kali ni kita cari bahagian records. Okay, and then anda add record, cari CNAME. Okay, di bahagian host anda masukkan word yang anda mahukan, iaitu subdomain. Sebagai contoh dalam kes ini kita nak masukkan go. Okay, go. So di bahagian pointing ataupun points, masukkan digicard.com. Okay, bukan domain anda, masukkan digicard.com. Alright, digicard.com. And then anda klik save. Okay, dan lepas pada tu anda pergi ke account digicard anda, tambah subdomain yang anda sudah set up tadi di bahagian custom domain seperti yang anda buat, seperti yang kita tunjuk tadi. And then tunggu kami approve dalam tempoh 24 jam. Okay, so jangan lupa www juga anda boleh jadikan sebagai subdomain. Okay, jadi jom kita pergi ke kita punya GoDaddy terlebih dahulu. Okay, so sekarang ni anda anggap sebagai kita belum lagi set up untuk main domain lah. Okay, sebab anda boleh pilih sama ada anda nak set up main domain ataupun set up subdomain. Okay, so kali ni kita tunjuk cara untuk anda nak set up subdomain. So anda pergi ke bahagian DNS, and then anda pergi cari bahagian manage DNS. Okay, manage DNS untuk domain anda. Okay, dan kemudian anda cari bahagian records. So biasanya record ni ada bahagian-bahagian macam ni lah. Okay, records macam ni. Ataupun anda boleh pergi ke cPanel anda cari dekat DNS editor, zone editor. Okay, DNS zone editor. Okay, so kalau kat GoDaddy ni anda cari records ini. Right, so kat sini dia dah buat CNAME dia www.alias. Alias ni maksud dia prospector.biz lah. Okay, kalau anda nak tukar www ini nak jadikan sebagai subdomain anda, so anda boleh tukar kat sini. Okay, anda boleh edit dekat sini dan anda tukar kat sini, anda jadikan dia digicard.com. Okay,
anda masukkan digicard.com. Tapi kalau anda tak nak ubah www ini, anda nak buat perkataan lain, perkataan baru, so anda klik pada add ini. Alright, di bahagian type ini anda cari cname. Okay, so host anda, contohnya situasi kita sekarang ni, kita nak buat contohnya go.prospector.biz. so kami masukkan go, and then points, masukkan digicard.com. Okay, digicard.com. Ada provider yang minta kita masukkan noktah ataupun titik di belakang sekali, tapi ada provider yang tak perlukan titik di belakang sekali. So anda cuba masukkan yang tak ada titik dulu. Kalaulah dia ada error apa, anda cuba masukkan titik. Okay, tapi yang GoDaddy biasanya tak ada titik. So digicard.com. Okay, yang ini titik ini anda biarkan 1 hour, and then anda klik pada save. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, cname go digicard.com 1 hour. Okay, so di bahagian digicard.com ni bukan anda masukkan main domain anda kena masukkan digicard.com seperti yang tertulis di bahagian sini. So bila anda dah setup itu, anda pergi balik ke domain. Okay, di bahagian ini, dan anda create. Okay, so ini cname ini. Okay, cname ini, so anda masukkan pointing to digicard.com. Okay, untuk record ni anda abaikan. Okay, ini untuk setup main domain, tapi yang ni jarang-jarang provider minta. Okay, so kat sini anda masukkan anda punya custom domain, subdomain anda tadi. So kita buat go.biz. Okay, so untuk custom index URL ini seperti yang telah saya terangkan tadi. Okay, kalaulah orang tu ataupun visitors itu pergi ke go.prospector.biz tanpa slash page yang anda setup ini, so kat mana anda nak dia pergi? Okay, mungkin anda nak redirect ke Facebook anda ke, ataupun tempat-tempat lain ke, ataupun nak biarkan dia pergi ke go.prospector.biz ni ke. Walaupun go.prospector.biz ni mungkinlah blank page. Okay, mungkin blank page, so better anda masukkan apa-apa URL lain lah. Okay, so anda create kat sini. Okay, alright, so anda tunggu kami approve dalam tempoh 24 jam. Okay, so itu cara dia. So kat mana anda nak buat bila anda dah dapat approve semua ni, so anda boleh buat dekat bio link anda nanti. Okay, di bahagian contohnya anda nak create link, sama ada bio link ataupun shortener, so anda klik pada create link ini, so klik pada bio link page. Okay, so anda boleh pilih nanti. Okay, nanti anda boleh pilih custom domain yang anda telah set up nanti apabila kami dah approve. Okay, so itu maksud saya yang telah saya terangkan tadi. So itu sahaja. Okay, tetapi last kali, okay, berkenaan dengan HTTPS ataupun HTTP. Okay, di bahagian anda setup di domain tadi, sama ada anda boleh pilih HTTP ataupun HTTPS. Okay, anda boleh pilih HTTPS sebabnya bila anda dah connect dengan kami punya sistem nanti, so dia akan automatic SSL, dia akan HTTPS secara automatic. Okay, tapi kalau ada masalah dengan HTTPS, mungkin anda boleh pilih HTTP, kecuali kalau anda beli domain anda itu memang sekali package dengan SSL dengan di GoDaddy dan sebagainya. Okay, so itu sahaja untuk video custom domain ini. So saya nak anda baca betul-betul. Kami akan berikan anda PDF ini untuk anda baca dan anda buat. Okay, so anda boleh pilih sama ada anda nak buat main domain ataupun subdomain, itu terpulang pada anda. Okay, kalau anda nak buat subdomain, so anda tak perlu buat main domain. Okay, kalau anda memang nak buat untuk main domain, so anda just buat main domain saja, dan mungkin anda boleh juga buat kedua-duanya sekali. Okay, so itu saja, kita jumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum.